Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Najmi bin Abdullah, nombor metrik 22000260 akan mengupas mengenai topik kesan penggunaan peranti teknologi dalam kanak-kanak. Peranti teknologi adalah merupakan suatu peranti elektronik seperti telefon bimbit, komputer riba dan juga televisyen yang membolehkan pengguna peranti tersebut untuk mengakses seluruh media elektronik dan juga komunikasi. Namun, terdapat kesan positif dan juga negatif pada penggunaannya, terutamanya pada kanak-kanak. Berdasarkan laporan tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti NHMS 2017 oleh Institut Kajian Umum IKU, Kementerian Kesihatan, sebanyak 50.1% pelajar sekolah menengah berusia 13 hingga 17 tahun menghabiskan masa lebih 3 jam menonton televisyen dan bermain permainan di komputer. Tinjauan juga mendapati sebanyak 85.6% remaja adalah pengguna internet dan 29% dalam kalangan mereka sudah ketagihan internet. Peralatan untuk mereka melayari internet pula adalah seperti telefon pintar sebanyak 94%, komputer 62% dan peranti tablet 31%. Berdasarkan statistik Majlis Teknologi Maklumat Kebangsaan NITC, jumlah pengguna internet di Malaysia pada tahun 2010 mencecah sebanyak 16.9 juta orang. Di Malaysia, antara rangkaian sosial yang paling popular ialah laman sosial seperti Facebook dengan catatan kira-kira 6.2 juta pengunjung. Seperti mana yang telah saya katakan sebentar tadi, bahawa peranti elektronik mempunyai kesan positif dan juga kesan negatif, terutama pada kanak-kanak. Kesan positifnya adalah seperti mempertingkatkan kemahiran bahasa kedua, iaitu bahasa Inggeris. Contohnya, permainan komputer online atau menggunakan gadget memerlukan pengguna mahir dalam bahasa Inggeris, khususnya dalam memahami tata cara permainan, prosedur permainan dan bagaimana menjemput atau invite pemain lain melepasi sepadan maya. Ini secara tidak langsung akan mendorong kepada meningkatkan kemahiran membaca, menulis dan bercakap dalam bahasa Inggeris. Selain itu, penggunaan peranti elektronik ini mampu menjadi alat bantu belajar. Pendedahan dunia teknologi kepada kanak-kanak membantu mereka untuk belajar. Banyak aplikasi pembelajaran yang boleh dimuat turun secara percuma dan berbayar menerusi komputer, tablet atau telefon pintar, seumpamanya seperti Play Store dalam Android dan juga App Store di dalam iOS. Bagaimanapun, fungsi komputer dan gadget ini tidak boleh menggantikan proses pembelajaran, sebaliknya alat-alat ini hanyalah sebagai bahan bantu dalam pembelajaran. Aplikasi ini hanya boleh digunakan sesekali sebagai variasi kepada alat pembelajaran dan pelbagai aplikasi yang mengkaumi subjek matematik, sains, bahasa, geografi dan banyak lagi boleh didapati untuk semua lingkungan usia. Aplikasi-aplikasi ini juga ada yang dilakukan secara santai seperti pembelajaran melalui permainan, kesan bunyi dan grafik yang ada pada aplikasi dapat menarik minat kanak-kanak untuk belajar. Jadi, kanak-kanak tidak akan bosan belajar hanya melalui satu medium saja, iaitu melalui buku dan juga kelas. Malah mereka boleh belajar melalui alam maya. Bagi kesan negatif pula pada penggunaan peranti elektronik adalah seperti masalah kekurangan tidur. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, hampir 80% remaja tidur dengan telefon pintar mereka berada di sisi dan menggunakannya sebagai jam loceng. Secara purata, mereka menghantar 34 mesej selepas berbaring di atas katil untuk tidur. Sesetengah pakar tidur memberi amaran bahawa waktu tidur remaja boleh terganggu dengan lampu daripada skrin telefon yang menghalang mereka mencapai tidur nyenyak. Memandangkan rima sirkadian atau kitaran tidur tidak dapat membezakan cahaya matahari dan skrin gadget. Cahaya tersebut boleh mengelirukan otak menyebabkan masalah tidur. Penggunaan gadget menyebabkan 45% remaja mendapat tidur kurang daripada 8 jam yang mereka perlukan untuk mendapatkan tidur yang berkualiti. Kekurangan tidur memberi kesan psikologi kepada remaja, termasuklah mudah marah, kemahiran sosial terjejas dan memori lemah yang boleh memberi kesan kepada pencapaian akademik mereka. Risiko bagi penyakit yang akan dihadapi oleh mereka adalah seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penambahan berat badan dan kemurungan juga dilaporkan meningkat dengan kekurangan tidur. Selain itu,
Masalah yang dihadapi juga adalah seperti komunikasi dan tumpuan. Penyelidik dalam neurobiologi menyatakan bahawa remaja yang memanfaatkan teknologi mungkin dapat melakukan pelbagai tugas pada masa yang sama. Tetapi, kemasukan baru yang berterusan sebenarnya boleh mengakibatkan ketidakupayaan menumpukan dan menapis maklumat serta meningkatkan tekanan perasaan. Antara risiko lain yang turut meningkat adalah kesusahan sesetengah remaja memahami nuansa komunikasi dan emosi dalam interaksi sebenar. Disebabkan mereka banyak menghabiskan masa dengan telefon pintar, mereka lebih menggemari komunikasi dengan respon yang laju dan pantas. Satu kajian melaporkan bahawa pelajar tidak dapat menumpukan perhatian kepada kerja rumah mereka untuk lebih daripada 2 atau 3 minit tanpa perhatian mereka dialihkan oleh graduate mereka yang berada di sisi. Apa yang perlu dirisaukan adalah kemungkinan generasi masa kini adalah belajar bukan secara mendalam seperti generasi-generasi sebelumnya, kerana ketidakkemampuan mereka untuk memproses maklumat secara mendalam disebabkan gangguan-gangguan sewaktu belajar daripada alat peranti elektronik yang dimiliki oleh mereka.